Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini ibunda kita Sayyidatina Fatimah adalah seorang wanita yang sabar, yang rajin menguruskan hal rumah tangga. Dan kepada para suri rumah tangga, siapa suri rumah tangga angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Masya Allah, hampir semua ni suri rumah tangga ni. Maka apa yang sedang kita lakukan di rumah? Kita buat kerja rumah, kita kemas, kita basuh, kita bersih. Penat tak? Penat. Dan jadikanlah ibunda kita Sayyidah Fatimah sebagai idola. Sayyidah Fatimah tidak ada kerjaya. Dia tak bekerja, dia tidak berniaga, dia menguruskan sepenuh masa di rumah. Tetapi dia adalah wanita yang dijamin syurga. Nabi sebut apa? Ketika itu Nabi buat garisan. Nabi buat 4 garisan di atas tanah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kamu buat?" Rasul kata, 4 garisan ini mewakili 4 wanita penghulu syurga, 4 wanita yang paling utama di syurga. Nabi pun sebut, yang pertama Asiyah, yang kedua Maryam, yang ketiga Khadijah, dan keempat Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah salah seorang wanita yang mengikuti perang Uhud. Ketika perang Uhud, kita tahu apa yang berlaku kan ketika perang Uhud. Selepas peperangan Badar pada tahun pertama hijrah. Perang Badar jauh daripada Madinah, jarak lebih kurang dalam 80 km. Masa tu Nabi dengar sekumpulan tentera yang mana datang untuk tujuan menyerang Nabi di Madinah. Nabi dah dapat tahu awal daripada bisikan. Terus Nabi perintahkan Nabi dan para sahabat pergi dan akhirnya bertemu di medan Badar, jauh Badar daripada Madinah, supaya tentera ni tak sempat sampai ke kota Madinah. Dan ketika itu kita tahu kemenangan besar kepada umat Islam. Dan orang kafir Quraisy tak sangka, terkejut. Sebab apa? Nabi baru saja pindah ke Madinah. Bagi mereka takkan sempat nak rekrut tentera. Dan kebanyakan yang memeluk Islam pula orang tua, umur lebih kurang sebaya dengan Nabi. Jadi mereka menjagakan mereka akan menang besar. Mereka memang bertujuan nak pergi serang Nabi dan nak mematikan semua umat Islam supaya terkubur Islam. Tapi Nabi daripada bisikan dah tahu awal, Nabi bertolak dan bertembung di medan Badar. Selepas kalah teruk dan kematian yang banyak di pihak musuh, walaupun musuh lebih kurang 1000 lebih, dan umat Islam, tentera Islam, umat Islam 300 lebih, akhirnya kemenangan besar kepada Islam, kepada tentera Islam. Tahun kedua, terus selang tahun, mereka datang ketika ini, selepas daripada perang Badar yang kalah teruk tu, ramai mati tu, mereka datang dengan dendam kesumat, nak balas dendam. Mereka bergabung, tentera Quraisy, tentera musyrik bergabung dalam banyak negeri, dalam banyak pasukan, bergabung semua menjadi jumlah yang begitu besar. Tak tunggu berapa tahun, terus selang tahun nak pergi menuntut bela dan nak balas dendam kekalahan yang teruk pada perang Badar. Dan Nabi perintahkan apa dengan jumlah tentera yang masih sedikit, umat Islam yang masih sedikit? Nabi perintahkan apa? Supaya ada lebih kurang 40 orang, 50 orang tentera memanah akan berada di Bukit Uhud. Dan Nabi pesan, jangan turun, jangan tinggalkan lokasi masing-masing selagi mana Nabi tidak perintahkan turun daripada Bukit Uhud tu. Jangan turun, Nabi kata, jangan turun. Tapi apa yang berlaku ringkas ketika perang Uhud? Jarak perang Uhud, medan Uhud dengan kota Madinah berapa jarak? Daripada rumah Rasulullah, daripada Masjid Nabawi, lebih kurang 2 km saja. Dekat. Maksudnya musuh dah sampai dekat sangat dengan kota Madinah. Musuh datang dekat sangat dah dengan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Setelah nampak musuh mula menjauhkan diri, macam nak surrender, musuh dah meninggalkan medan Uhud. Ketika itulah nampak harta rampasan perang, harta yang dibawa oleh para musuh ni,
Yang diorang ni memang bila nak pergi perang mereka akan bawa harta. Sebab itulah motivasi mereka. Kalau mereka nak lari daripada medan perang, mereka akan ingat harta-hartaku, emas, perak, semua anak isi yang mereka bawa. Sebab itu motivasi bagi orang kafir supaya tak tinggalkan medan perang adalah harta yang mereka bawa, isteri anak yang mereka bawa. Sebab itu ada harta rampasan perang. Bukannya lepas perang pergi rampas dekat rumah mereka, tak. Dan motivasi umat Islam ke medan perang adalah membawa Allah dan Rasulnya. Tetapi orang kafir membawa harta yang dia ada dan orang yang mereka sayang. Jadi bila duduk atas bukit, nampak tentera musyrik sudah pun mengundur, mereka rasa dah menang, mereka lupa pesan Nabi. Bukan sengaja mereka terlupa, sebab nampak harta rampasan perang daripada jauh. Mereka pun turun daripada bukit, mereka menuju ke harta rampasan perang. Apa yang berlaku? Ketika itulah tentera musyrik melihat, sebab mereka tak boleh nak tembus sebab taktikal tu tak terfikir. Ada pasukan memanah akan berada di atas bukit. Itu adalah taktikal perang yang terbaru. Nak kata hebat, Nabi sangat hebat dari segi taktikal perang. Lepas tu, bila turun pasukan pemanah, ketika itu panglima perang musyrik apa semua terus beri arahan dan fokus tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu apa yang berlaku adalah gigi geraham Nabi pecah. Sebab apa? Kena tumbuk, kena hentam. Cuba bayangkan, bukan hanya gigi geraham, muka Nabi juga pecah. Tumbuk macam mana sampai gigi tercabut? Mesti kena tumbuk dengan tumbukan yang sangat teruk, sangat dahsyat sampai muka baginda Nabi Rasulullah pecah, luka, berdarah. Dan ketika itu datang Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidatina Fatimah. Mulanya Sayyidina Ali siramkan dengan air pada tempat luka. Ada luka di bahagian badan Rasulullah. Kemudian luka tu bertambah banyak, darah bertambah banyak. Sayyidatina Fatimah pun ambil satu bahan, saya tak ingat ambil apa, lalu dibakar dan diletakkan di tempat luka. Lalu terus luka darah itu berhenti. Berani ibunda kita Sayyidatina Fatimah tinggalkan anak-anak, sama-sama ke medan perang untuk memberi bekalan kepada tentera, untuk merawat tentera, untuk berada dekat dengan tentera yang mana mereka juga boleh dibunuh bila-bila masa. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat, sebab ada muslimin yang mungkin ada yang dengar di luar sana kan, muslimat sekalian, yang hadir sama mendengar di TikTok hampir 4,000, campur semua depan lebih kurang 5,000 yang hadir sama secara live. Kita jarang dengar kisah Sayyidatina Fatimah, tapi seronok tak dengar? Sayu kan? Sedih sebab cerita tentang Sayyidatina Fatimah. Dan sekarang kita nak pergi kepada penutup dah ni, penghujung muslimat sekalian. Dah hampir pukul 12. Sepatutnya saya berhenti sampai 11.45 kan. Masa hari pernikahan muslimat sekalian, antara yang beri hadiah adalah bapa saudara Rasulullah, iaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dia menyembelih 2 ekor kambing, lalu daging kambing tu dihadiahkan, sebab Sayyidina Ali bukan ada duit pun. Daging tu dihadiahkan kepada asnaf fakir miskin. Ramai bergembira dengan pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Dan sepanjang pernikahan, lebih kurang 6 bulan terawal, sebab selama ini kan tuan-puan sekalian, apa gelaran Sayyidatina Fatimah saya sebut di awal tadi? Ummu Abiha. Ummu Abiha. Antara gelaran Sayyidatina Fatimah adalah ibu kepada ayahnya. Seolahnya selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, pada usia Fatimah baru 5 tahun, Sayyidatina Fatimah lah yang menggantikan tugas sebagai isteri ataupun tugas sebagai ibu. Siapkan makan minum ayahnya, siapkan pakaian ayahnya, menyantuni ayahnya, duduk di rumah ayahnya, sampai Sayyidatina Fatimah diberi gelar Ummu Abiha, ibu kepada ayah, ibu kepada ayah. Saya kan bila tengok gelaran ni, kadang-kadang encik suami saya lah, suami saya kan, bila orang tanya, Ustazah anak berapa orang? 8 orang, suami saya jawab. Saya kata, taklah 7 je.
8 tu termasuk saya. Suami saya selalu gurau macam tu, termasuk saya. Sebab saya pun kena didik dengan isi saya juga, kena bebel juga. Lepas tu isi saya ni pun menguruskan saya. Jadi saya pun macam anak. Kadang saya fikir, tak boleh lah jadi rasa cakap macam anak. Kita kan suami isteri macam tu kan. Tetapi bayangkan Rasulullah panggil dan diberi gelaran Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya. Sebab apa? Dari segi apa? Menyantuni, menjaga, menyiapkan makan, minum. Subhanallah. Jadi Rasulullah dah biasa hidup dengan Sayyidatina Fatimah, duduk satu rumah. Sudah tentu dia terasa kehilangan anaknya bila dah nikah, dah keluar daripada rumah. Sebab selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, tempat Rasulullah bermanja, tempat Rasulullah memberi kasih sayang, dibelai. Siapa yang membelai, siapa beri kasih sayang, yang menggantikannya adalah Sayyidatina Fatimah. Jadi 6 bulan terawal Rasulullah Sayyidatina Fatimah nikah, 6 bulan terawal Rasulullah masih lagi meneruskan apa? Mengejutkan anaknya bangun tidur. Setiap pagi, subuh, sebelum subuh, waktu tahajud, pergi kejutkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, bagi salam. Wahai ahlil bait, wahai ahli keluargaku, bangunlah dan bersyukur, beribadahlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu ingin menyucikanmu sesuci-sucinya. Tuhanmu ingin membersihkanmu sebersih-bersihnya. Memang itu kalimah Nabi. Sebab itu datangnya daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ahli bait. Lebih kurang 6 bulan. Sampai pernah Sayyidina Ali jawab macam ni. Satu hari Rasulullah pergi kejut lagi macam biasa. Sayyidina Ali jawab, "Ya Rasulullah, jika Allah berkehendakkan aku bangun, aku pasti bangun." Seolahnya dah rasa macam, dah kahwin ni, dah besar ni. Rasulullah tu kan sepupu Sayyidina Ali je. Jadi ahli keluarga. Soalnya nak cakap, dah datang kejut. Kalau Allah nak bangunkan, pasti bangun. Macam tu lah. Dan Rasulullah pun berlalu dengan tepuk peha. Sebab Rasul rasa nak marah, tapi tak ada marah terus. Rasul pukul badan sendiri, pukul peha. Manusia benar-benar tidak tahu bersyukur. Macam tu lah. Nak cakapnya Nabi punya rindu, punya sayang pada anak. Pada rumah dekat je. Tapi sudah jadi rutin sebelum nikah kan, kejutkan anak. Jadi kita kan tuan-puan, perasan tak anak kita ni dah besar pun, kalau balik universiti tu, kita juga yang kejut dia. Lepas tu kita akan tanya dia soalan apa? Dah dekat universiti, siapa yang kejut? Boleh dia bangun sendiri sebenarnya. Dia memang boleh bangun sendiri. Saya kalau dengar anak tu kan balik asrama, Umi dia jadi AJK kerohanian, dia yang kejutkan semua kawan-kawan dia. Dia orang pertama bangun. Saya punyalah rasa, wah bagusnya anak Umi. Betul Umi. Atikah yang bangun, Atikah sekian-sekian. Tapi berbalik rumah tak adanya. Dah bila nak jadi AJK kerohanian kat rumah, kejutkan mak Umi pula. Nak kata anak ni memang dia jadi auto tau. Sebab dah biasa daripada kecil kita kejutkan, bukan dia tak boleh berdikari. Jadi bersyukurlah Nabi buat perkara yang sama, masih kejutkan anak menantu. Tak perlu kita nak mengungut, tak perlu kita tanya, dah kat rumah siapa kejut? Memang dia orang bangun je kat rumah anak menantu kita tu, elok pergi kerja, solat subuh apa semua. Jadi itu sebenarnya cara komunikasi ataupun cara hubungan ibu dan ayah walaupun dah kahwin. Dan itulah pahala besar bila kita kejutkan anak, kejutkan suami. Sebab apa? Asbab kita kejutkan mereka, mereka buat ibadah, mereka solat, kita dapat pahala solat mereka, kita dapat pahala ibadah yang mereka lakukan. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar.